من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab Hikam Al-Madian muka surat 12. Kurang besar yang ke-8 ke atas. Adapun qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmi fid dharain amin. Katanya, adapun orang yang alim, yang ghafil, ghain alif fa lam. Adapun orang yang alim, yang ghafil itu, maka bahawasanya ia menunjukkan akan dikau kepada Tuhan engkau dengan perkataannya dan membangkitkan pada orang yang lain, membangkitkan pada orang yang lain daripada Allah dengan jahat kelakuannya dan kekurangan perbuatannya. Jadi sambungan daripada kata-kata pengarang kitab ini, Sayyidi Abi Madian, yang sebelum ini dia mengatakan bahawa ad-darrul asya' suhbatu alimin ghafilin wa sufiyyin jahilin wa wa'izin mudahinin. Sebelum ini dia mengatakan bahawa yang terlebih memberi mudarat terhadap segala perkara itu adalah bersuhbah, berdamping dengan alim ghafil. Orang yang alim tapi ghafil, tetapi lalai. Kemudian yang kedua, yaitu dengan orang sufi yang jahil. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan alim yang ghafil, dan apakah yang dimaksudkan dengan sufi jahil? Jadi dua sifat ini ada kekurangan. Dua sifat ini ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi apabila bercampur kelebihan dengan kekurangan, maka jadi tak elok. Yang pertama, kelebihan yang pertama orang alim, dan kelebihan yang kedua orang yang sufi. Dua-dua tu punya kelebihan. Tetapi apabila kelebihan itu diiringi dengan satu yang tak baik, yang pertama alim ghafil, alim yang lalai. Yang kedua sufi tetapi jahil. Jadi kebaikan yang pertama alim, bermaksud sesuatu yang baik. Alim tentang agama, alim tentang Quran, alim tentang hadis, alim tentang hukum hakam, alim. Yang kedua sufi, tidaklah dinamakan sufi kecuali seseorang yang suka beramal, seorang yang suka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka beramal, orang yang suka berzikir, maka kita katakan sufi. Sebab sufi daripada kalimah safa. Sufi daripada kalimah safa bermaksud orang yang suka membersihkan hati dia.
Jadi kalimah sufi daripada sofa. Jadi seorang yang suka beramal, seorang yang suka akhirat, seorang yang suka menghampirkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang suka membersihkan diri dia daripada sifat-sifat mazmumah, cinta kepada dunia, cinta kepada harta, maka sufi. Jadi dua-dua itu sifat yang baik. Alim sifat yang baik, sufi sifat baik. Jadi maksud orang yang alim yang ghafil, lawan dia orang alim yang sufi. Sufi yang jahil, untuk memperbaiki dia, maka jadi dia sufi yang alim. Bermaksud sufi dan dia mengetahui hukum syarak, itu maksud dia. Kenapa? Sebab dibimbangi seorang yang rajin ibadat, tetapi orang ini dia jahil tentang hukum hakam agama, kemungkinan dia melakukan pelbagai kesilapan, kemungkinan dia meninggalkan yang wajib, kemungkinan dia meninggalkan kefarduan, sebab tidak punya ilmu. Begitu juga orang alim. Jadi orang alim itu sepatutnya seorang yang alim tentang agama, mestilah seorang yang kuat taat dia pada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kuat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan ini, maka kata Al-Imam Abi Madian, dia mengatakan apa? Dia bukan mengatakan jangan, dia mengatakan ad-darrul asya, semudarat-mudarat perkara. Ad-darrul asya, perkara yang paling memberi mudarat. Itu kata-kata ad-darrul asya, perkara yang sangat memberi mudarat, kata dia. Ad-darrul asya, perkara yang sangat memberi mudarat, suhbatu alimin ghafilin, berdamping dengan alim yang lalai, ataupun sufiyun jahil, orang sufi ahli ibadat, ahli zikir tapi jahil. Kemudian yang satu lagi, wa wa'izin mudahinin, dan orang yang memberi peringatan, yang mudahinin ni bermaksud yang peringatan yang petah perkataan dia, yang mengkagumi perkataan dia. Itu maksud mudahin. Orang yang menghiasi perkataan jua supaya berhadap dunia kepada dia. Bermaksud wa'iz mudahin ini, kita nak buat macam mana kan? Dah perkataan tu ada dalam buku, terpaksa kita berikan apa yang dia masuk oleh pengarang ni kan. Kita nak sembunyi macam mana? Dah pengarang ni sebut macam tu, terpaksa tersebut. Wa'izin mudahinin, penceramah yang semata-mata nak tarik orang supaya orang menumpu pada dia. Mudahinin ni bermaksud berceramah, mempercantikkan bahasa-bahasa dia menjadi indah, dan tujuannya supaya menarik orang kepada dia. Tujuan dia naik orang kepada dia, bukan semata-mata redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sidi Abi Madian dah sebut siap-siaplah dalam kitab dia. Jadi kata-kata ini adalah untuk orang alim, kata-kata ini untuk orang sufi, kata-kata ini untuk orang yang penceramah. Jadi tak semudah itu orang alim itu terlepas. Tak semudah itu orang sufi itu terlepas. Tidak semudah itu dia menjadi penceramah agama terlepas. Dia ada dia punya, apa kita kata, inzar. Inzar ni apa? Inzar ni peringatan yang keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah kuat beramal dah, tetapi ada peringatan yang kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah alim dah, jadi tak semata-mata alim kira dah selamat dah, maka dia berbuat apa sahaja semahu dia. Tak, ada peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inzar. Wa'iz orang yang pandai berceramah, orang yang pandai. Rasa dia dah selesai dah sebab dia penasihat kepada orang. Tak.
Ada inzar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa'izin mudahinin bermaksud ceramah semata-mata untuk menarik minat orang kepada dia. Itu saja, supaya dia jadi orang yang diminati oleh orang ramai. Dah disebut oleh Siddiq Madian. Bukan sekembar ni, yang ni kembar. Wa'iz mudahin. Mudahin ni mana yang memperindah-indahkan kata-kata dia sampai orang kagum kan kata-kata dia. Itu wa'iz mudahin. Mana semata-mata mempercantikkan kata-kata itu kerana nak menarik orang, menyokong dia, menarik peminat dia, menarik apa kita kata. Maka Siddiq Madian dah memberikan peringatan awal-awal, sehingga bukan masalah kepada orang itu, bahkan diberikan peringatan jangan berkawan dengan mereka itu, kerana memberi mudarat, kata dia. Itu panjang hurai. Kenapa memberi mudarat pula kepada alim yang ghafil, kepada sufi yang jahil, kepada wa'iz mudahin. Maka katanya ada pun orang yang alim yang ghafil. Alim ghafil. Maksud ghafil alim, tapi ghafil bermaksud hatinya jauh daripada Allah. Itu maksud ghafil. Ghafil ni lalai. Ghafil ni lalai. Ghafil ni lalai. Jadi apa maksud lalai? Ataupun kemuncak lalai adalah hatinya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kemuncak lalai. Ghafil ni lalai. Ghafil ni hati yang lalai. Kemuncak hati yang lalai ni apa? Kemuncak hati yang lalai ni dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuncak hati yang lalai dia tak suka menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuncak yang lalai, maka dia mencintai yang lain daripada itu. Ghafil ini mencintai nafsu, mencintai dunia, mencintai harta, mencintai pangkat, mencintai kemasyhuran. Ghafil bermaksud hati dia tidak suka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak tahu kita ni ghafil atau tidak, iaitu bila kita keseorangan, bila kita duduk seorang-seorang. Bila kita duduk seorang-seorang, apa yang kita buat? Kalau ramai-ramai ni, kita beramal, kita baca Quran, kita beribadat, kita sebab ada ramai yang tengok kita. Bila kita keseorangan, tak semangat nak beramal pun tak semangat, nak sembahyang pun tak semangat, semua tak semangat. Jadi maksud kita ini ghafil, hati kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun bahasa yang mudah dia, kita tidak suka kepada Allah. Itu bahasa mudah dia. Kita tak suka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahasa yang mudah dipahami. Kita tidak suka pada Allah. Kenapa tidak suka pada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita lebih suka melayan nafsu kita. Kita lebih suka melayan nafsu kita. Bukan benda yang haram, tak. Tetapi boleh jadi haram. Melayan nafsu tak haram pada asas dia. Berasa nak makan haram ke? Tak haram. Berasa nak berkahwin haram ke? Tak haram. Berasa nakkan harta tak haram, pada asal tak haram. Nafsu tak haram. Tetapi sampai satu peringkat kita lebih mencintai nafsu kita berbanding pada Allah. Ini masalah kita kata. Ini perlu kita muhasabah. Di sini ada masalah. Asalnya makan tak salah, berpakaian tak salah, berkenderaan tak salah, memiliki rumah yang selesa tak salah, berkahwin tak salah. Tetapi sampai suatu tahap kepada nafsu tadi kita suka, kepada Allah kita tidak suka. Itu masalah. Itu mesti ada satu masalah yang perlu kita muhasabah. Mesti ada sesuatu yang tak baik pada diri kita. Bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa terseksa yang amat sangat. Terseksa sangat. Copeklah habis. Terseksa kita. Sesuatu yang berhubungan dengan Allah kita tak tahan.
Tetapi bila menghadap kepada nafsu kita, harta dunia, Masya Allah, disitulah tempat kita. Ini masalah kita kata. Ini masalah. Maka kita ungkapkan hati sebenarnya hati yang ghafil, hati yang lalai. Jadi tidak sepatutnya orang alim itu sebegitu. Tidak sepatutnya orang alim itu lebih suka kepada dunia dia berbanding Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepatutnya. Ya. Jadi itu alim ghafil. Jadi orang alim itu sepatutnya orang yang suka pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengiktiraf keilmuan dia. Walaupun alim Quran, alim hadis, alim syariat, tetapi tidak menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan tidak iktiraf ilmu dia. Maka Allah Taala sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadih. Ayat ni Tuhan terbalik kan? Ya. Ayat ni terbalik. Dalam Quran banyak Allah Taala terbalikkan perkataan, maka dia mengandungi makna yang tertentu. Seperti dalam Al-Fatihah, Tuhan terbalikkan. Sedangkan makna dalam Fatihah itu na'budu iyyaka. Sepatutnya ayat dalam Fatihah itu maksud na'budu iyyaka, ya Allah kami sembah engkau. Nasta'inu iyyaka, kami minta tolong kepada engkau, kami menyembah kepada. Tuhan terbalikkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu panjang huraian dia. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ayat ni ayat terbalik, tapi ada sebab dia. Jadi ayat ini memberi maksud ulama itu mestilah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Orang alim itu mesti orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan terbalikkan. Tuhan dulu kan takut dulu. Innama yakhshallah. Hanya sahaja orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Hanya sahaja orang yang takut kepada Allah daripada hambanya para ulama. Jadi bila bermaksud ayat itu, para ulama itu sifat dia mesti takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud para ulama itu sifat dia mesti tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu mestilah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya mendahului orang lain. Para ulama itu mencintai Allah, mesti mendahului orang lain. Para ulama itu takut kepada Allah, mendahului orang lain. Ini terbalik pula. Orang yang bukan ulama yang paling mencintai Allah, suka beramal, suka ibadat, suka taat, suka berakhlak dan sebagainya. Maka dia terbalik. Sebab itu Siti Abdian menjadikan maka memberi mudarat. Begitu juga sufiyun jahil, orang yang ahli taat, suka ibadat, suka berakhlak, tetapi cetek ilmu agamanya. Ditakuti dia tersalah faham tentang agama. Begitu juga yang ketiga. Maka katanya adapun orang yang alim yang ghafil itu, maka bahawasanya ia menunjukkan dikau kepada Tuhan engkau. Kalamnya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan dia. Jadi orang alim berbicara dengan ilmu, dengan perkataan dia, dan membangkitkan pada orang yang lain daripada Allah. Sedangkan golongan yang lain pula membawa orang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kelakuan dia, dengan perbuatan dia, dengan hal keadaan dia. Hal keadaan dia itu mengajak orang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya membawa orang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya suruh bawa pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Ibn Badian, masya-Allah. Maka dia membawa orang yang alim itu menunjukkan kepada Tuhan dengan perkataannya,
sedangkan membangkitkan pada orang yang lain daripada Allah dengan jahat kelakuannya dan kekurangan perbuatannya, kekurangan taatnya. Bermula lidah kelakuannya itu, bermula lidah kelakuan itu, lidah kau, Masya Allah, bahasa Arab lisanul hal. Bermula lidah kelakuan, bahasa Arab dia lisanul hal. Bermula lidah kelakuan, daripada bahasa Arab dia lisanul hal, terlebih kuat, afsahu min lisanil maqal. Kata-kata itu masyhur. Kata-kata ulama, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lidah kelakuan itu lebih fasih daripada lidah perkataan. Bermaksud kita mengajak orang melakukan kebaikan dengan lidah kita, dengan kata-kata kita. Lebih kuat dan lebih fasih kita mengajak orang kepada kebaikan dengan kelakuan kita. Atau dengan makna lain, ulama menyatakan bahawa dakwah orang kepada Islam dengan kelakuan kita itu lebih kuat daripada kita berdakwah orang kepada Islam dengan perkataan kita semata-mata. Kita mengajak orang Islam dengan perkataan saja, tapi perbuatan kita tidak. Maka ulama mengatakan bahawa kita mengajak orang berislam dengan perbuatan kita itu lebih kuat, lebih fasih. Sebab itu berapa ramai orang masuk Islam semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata perkataan daripada para sahabat, tetapi mereka masuk Islam berdasarkan hal keadaan orang Islam itu, akhlaknya, tingkah lakunya, maka menyebabkan orang tertarik kepada agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana memerintahkan para sahabat agar menyembelih kambing untuk melakukan dam, membayar dam ihsar. Nabi perintahkan sahabat menyembelih kambing untuk bayar dam ihsar, sebab Nabi ingin menangguhkan ibadat umrah. Nabi ingin tangguhkan ibadat umrah. Nabi dengan para sahabat daripada Madinah berniat ihram umrah dengan memakai kain ihram. Maka sampai di Hudaybiyah Nabi tak dibenarkan masuk ke Makkah, maka Nabi terpaksa balik semula ke Madinah, sebab Nabi bersetuju dengan perjanjian itu. Para sahabat yang lain tak puas hati dengan perjanjian itu, sebab mereka datang jauh-jauh tak boleh nak buat umrah. Bukan jauh dah, tinggal berapa kilometer. Tiba-tiba Nabi akur terhadap perjanjian itu. Perjanjian itu menyatakan bahawa tahun tu tak boleh nak buat umrah. Ketika itu tak boleh nak buat umrah, balik tahun depan boleh. Sedangkan Nabi dah niat ihram, dah pakai ihram dan sebagainya. Nabi bersetuju dengan perjanjian, para sahabat lain seperti tak bersetuju, tak puas hatilah. Dah jauh-jauh datang daripada Madinah, dah roket Hudaybiyah dah, tak boleh nak masuk Mekah nak melaksanakan umrah. Nabi akur perjanjian. Dalam keadaan para sahabat terpinga-pinga dengan persetujuan tersebut, maka Nabi pun perintahkan sembelih kambing semua, bayar dam, sembelih kambing. Maka para sahabat terpinga-pinga, mana tidak melaksanakan perintah itu. Maka Nabi masuk ke kemah dalam keadaan marah, maka mengadu hal kepada Siti Aisyah. Dah suruh dah melopong-lopong terpinga-pinga, Nabi kata. Maka Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa tidak engkau yang mendahulukan sembelihan itu, ya Rasulullah? Oh, baru Nabi sadar. Jadi Nabi keluar kali kedua daripada kemah, Nabi tak cakap dah. Kali kedua ni Nabi tak suruh dah.
Nabi tak suruh ada sahabat sembelih kambing. Nabi terus saja cari kambing dan Nabi terus sembelih kambing tersebut. Jadi bila para sahabat tengok Nabi sembelih kambing, semua sembelih kambing. Tadi masa bercakap tadi kurang mengikut, tapi bila Nabi tunjukkan contoh maka ikut. Maka di sini ulama kata lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lidah perbuatan itu lebih fasih daripada lidah perkataan. Lebih orang dengar. Bila tunjukkan contoh, lebih orang dengar. Jadi begitulah kita dengan manusia ataupun orang alim dengan orang ramai. Maka dakwah dengan perbuatannya itu lebih kuat daripada sekadar kata-kata tetapi tidak dilakukan dengan perbuatan. Maka katanya lidah kelakuan itu terlebih kuat daripada lidah perkataan. Maka adalah apa tu? Dan adalah sekedudukan dengan orang itu seperti sekedudukan dengan orang bahasa apa? Bahasa lama ni. Gondol lah, tak tahu tak apa sama. Orang yang bodoh kot. Kitab ni ada yang jawi moden ni. Godol apa? Bodoh jahil lah. Berkedudukan dengan orang, katanya, maka adalah sekedudukan dengan orang itu seperti sekedudukan dengan orang yang kodol, tiada duduk sertanya orang yang baik, melainkan payah juga kataan kodolnya. Jadi mungkin maksud dia, tidaklah kita bersama dengan orang yang tidak baik akhlaknya kecuali kita akan dapat sesuatu pengaruh daripada akhlaknya, walaupun kata-kata dia hebat. Walaupun kata-kata dia hebat, kata-kata dia cantik, tapi akhlak dia tak baik, maka bila kita bersama dengan orang yang sebegini, dia alim tentang agama, tetapi akhlak dia tidak sebagaimana ilmu dia. Itu disebut alim ghafil. Kenapa Sidi Abi Madian memberikan kata adarul asya', sesuatu yang paling mendatangkan mudarat, duduk bersama dengan alim ghafil. Sebab akhlak dan perbuatan itu lebih mempengaruhi daripada kata-kata. Akhlak dan perbuatan itu lebih mempengaruhi orang daripada kata-kata dia. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, Nabi mengatakan orang yang bersuhbah, orang yang berdamping orang yang baik, Nabi sebut umum orang yang baik. Nabi kata seorang yang berdamping dengan orang baik itu seperti orang yang rapat dengan penjual minyak wangi. Nabi kata orang yang hampir, orang yang bersuhbah, orang yang mendampingi orang baik, maka itu ibarat orang yang mendampingi orang yang jual minyak wangi. Sama ada seseorang yang baik dengan penjual minyak wangi itu, dia dapat sebotol minyak wangi itu. Dapat dia sebotol sebab dia baik dengan minyak wangi. Ataupun dia tak dapat minyak wangi, tetap mendapat manfaat. Kita berkawan dengan penjual minyak wangi, tapi sebotol pun tak pernah dibagi dah. Kata-kata, tak ada faedah lah kita kawan dengan dia. Tak ada faedah juga, Nabi kata. Jadi umpama seorang yang berkawan dengan penjual minyak wangi, kalaupun kita tak dapat minyak wangi walaupun sebotol, paling tidak kita tercium bau wanginya. Penjual minyak wangi ni minyak atar lah.
maka dapat bau wangi dia. Kalaupun kita tak dapat sebotol minyak wangi dia, paling tidak kita tercium bau wangi dia, tetap mendapat faedah. Sebaliknya, orang yang berdamping, bergaul dengan orang yang tak baik, orang yang jahat akhlak dia, Nabi kata umpama orang yang berbaik dengan tukang besi. Nabi kata tukang besi ni nak berborak kan, pergi dekat bengkel lah, kat situlah api dan sebagainya. Dah kita berkawan dengan tukang besi, selalulah kita hampir dengan tompet pembakar itu. Kalaupun baju kamu tidak terbakar, berkawan dengan orang tukang besi nanti kok terbakar baju? Tak terbakar dah. Kalaupun tak terbakar, paling tidak tercium bau busuknya. Bosi yang kena bakar tu, busuk bosi tu terbau, kata Nabi. Bermaksud suhbah ini memberikan apa? Suhbah ini memberikan pengaruh pada kita. Bukan sekadar kata-kata, tapi akhlak itu memberikan kesan kepada kita. Sebab itu kita bukan sekadar bergaul dengan orang yang kata-kata dia membawa kebaikan, tetapi kita bergaul dengan orang yang akhlak dia membawa kebaikan. Bermaksud kita memerlukan seseorang yang baik, bukan sekadar kita memerlukan seseorang yang perkataan dia cantik, tak. Kita memerlukan seseorang yang baik akhlak dia. Sebab bila kita bergaul dengan orang yang akhlak dia baik, maka akan mempengaruhi kita. Sebab Nabi SAW menyebut al-mu'min mir'atul mu'min, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah cermin kepada mukmin yang lain. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebut al-mar'u ala dini khalilih. Jadi apa maksud hadis Nabi yang seperti itu? Nabi mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu umpama cermin kepada mukmin yang satu lagi. Itu. Kemudian Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan mengikut agama kawan. Nabi tak sebut ikut agama ayah, agama adik-beradik. Tapi Nabi sebut al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan mengikut agama sahabat dia. Jadi yang nama sahabat ni apa maksud sahabat? Yang nama sahabat ni kita suka kat dia. Dengan apa alasan pun. Dengan apa alasan? Kadang-kadang kita tak suka berkawan dengan orang tu, tapi kawan kita suka pula dia berkawan. Apa bodoh dia ramah, kita tak ramah. Jadi seseorang bersahabat dengan seorang, ada sesuatu yang dia suka. Mungkin sama-sama suka melawak ke. Kita je ni tak ramah, suka dia, maka berkawan dia dengan orang tadi. Jadi bersahabat bermaksud kita baik dengan seseorang disebabkan sesuatu yang kita suka, atau sama-sama minat. Sama-sama minat mancing, baik bersahabat kita dengan dia. Sama-sama minat berniaga, dah baik kita dengan dia. Sama-sama apa lagi? Sama-sama suka berjalan, baik kita dengan dia. Maka bersahabat itu adalah sesuatu yang kita suka pada dia. Maka berbahaya bila kita suka dengan seseorang tetapi dia tidak punya akhlak yang baik. Maka berbahaya. Nabi memberikan peringatan pada kita. Kalau jenis ada orang dia tak kisahlah siapa pun, saya berkawan semua. Ya betul, berkawan semua. Sebab itu ulama memberikan beberapa nasihat, beberapa panduan. Apakah panduan kita berkawan dengan seorang? Boleh tak kita berkawan dengan semua orang? Ya boleh. Tapi ada beberapa panduan. Panduan dia iaitu sekiranya kita mendapat kawan yang tidak baik, kita tengok di situ sama ada kejahatan dia mempengaruhi kita
ataupun kebaikan kita mempengaruhi dia. Sekiranya kebaikan yang ada pada kita mempengaruhi dia, silakan, kita kata. Kita memberikan kebaikan pada dia. Kita tahu dia tak baik, tapi kita kuat, kita kawan juga dengan dia, supaya kebaikan yang ada pada kita pengaruh ke dia. Ya, silakan. Tetapi bila kita berkawan dengan seseorang, tak mahu dia, kebaikan kita tak baik ke dia, kejahatan dia pula datang kita, maka di situ tidak dibenarkan kita berkawan lagi, ataupun tidak sepatutnya kita berkawan. Macam mana kawan baik tu? Ialah kawan baik. Daripada kita rajin ke masjid, tak rajin ke masjid dah, sebab kawan kita tu berjalan je jual. Jadi kita kata macam mana? Kau tak baik, kita kata. Jadi bersahabat ada sesuatu panduan dia, ya kita boleh bersahabat. Tapi sampai setahap kejahatan yang pada dia itu mempengaruhi kita, maka di situ kita kena berhati-hati. Sebab bila kita bersahabat, bermaksud kita baik dengan seseorang, maka sedikit sebanyak akan mempengaruhi di antara satu sama lain, mengikut kuat dan lemah dia. Kalau yang baik tadi lemah iman dia, maka yang kejahatan mempengaruhi dia. Kalau yang baik tadi kuat iman dia, maka dia akan mempengaruhi kawan dia. Maka Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan beragama mengikut agama kawan dia. Sebab itu kalimah sahabat, suhbah itu digunakan kepada suhbatus salihin. Suhbah ni bersahabat. Bersahabat ni bermaksud kita suka dengan orang, kita bersahabatlah dengan orang. Maka ada istilah disebut suhbatus salihin, kita bersahabat dengan orang yang salih. Oh, tak samalah. Hobi tak samalah. Orang masjid semua hobi tak sama. Macam mana nak jadikan orang masjid kawan pula? Hobi tak samalah, kita kata. Jadi tak terpaksa kita cari sesuatu untuk berbaik dengan seseorang walaupun tak sama hobi. Sebab sohbah kepada orang yang soleh itu, maka tuntutan daripada agama. Kena cari satu. Kalau tak suka, kena jadikan suka, supaya kita berbaik. Orang masjid ni orang masak lah semua, terpaksa kita suka masak. Kita tak orang masak. Contoh dia lah. Nak berbaik dengan orang masjid, lain pula hobi suka masak pula. Terpaksa lah kita buat sesuatu, akhirnya kita dapat baik sama. Contoh dia kata, supaya apa? Supaya kebaikan orang dapat kepada kita. Maka itulah yang disebut, sekiranya orang alim itu yang ghafil, akhlak dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbaik dengan mereka, terpengaruh dengan akhlak mereka itu lebih lagi daripada kita terpengaruh dengan kata-kata dia. Kita terpengaruh dengan akhlak seseorang itu lebih daripada kita terpengaruh dengan kata-kata dia. Sebab itu seseorang yang hatinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang kuat makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bijak, dia akan cari jalan bagaimana nak berbaik dengan orang yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bijak. Walaupun tak sama gaya kita, gaya hidup kita tak sama gitu. Tapi macam mana ini adalah orang yang hampir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cari jalan kita untuk bersuhbah dengan orang yang sebegini. Kenapa? Sebab selain daripada akhlak mereka itu mempengaruhi kita, hati dan jiwanya boleh mempengaruhi kita. Hati dan jiwanya boleh mempengaruhi kita. Bermaksud orang yang hatinya sangat mencintai Allah, orang yang hatinya sangat mencintai Rasulullah SAW, kita beradab dengan mereka, kita berbaik dengan mereka. Jangan sampai orang yang begini marah pada kita. Jangan sampai orang macam ni benci pada kita. Sekiranya ada satu sosok yang mana orang ini sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala,
Apa tanda orang ni mencintai Allah Subhanahu Wa Taala? Masya Allah, tak pernah berhenti menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berhenti menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali-sekala bila menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, nampak kesan pada sebutan tersebut dan terkadang menitiskan air mata dan sebagainya. Maka kita ini satu sosok yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sosok yang mencintai Rasulullah SAW. Maka seseorang yang baik dengan sosok yang sebegini boleh memberi pengaruh hati mereka itu kepada kita. Samalah macam kita berkawan dengan orang apa? Orang jenis kaki makan kan. Makan kita jenis tak kisahlah. Makan apa pun boleh, tapi bila ada jenis orang jenis makan macam-macam, ikan bakar lah, apalah, kita ikut dia, lama kita pun minat sama. Main tak ada kita minat malam-malam lah. Tapi bila berkawan dengan jenis orang yang suka makan kadang-kadang dah, nun kat Melaka ni makan. Ikan bakar, bahau tak sedap. Mana yang sedap? Nun kat Melaka dah. Contoh. Jadi kita berkawan dah lama, kita dah pandai dah. Oh, kita menjadi suka, dah jadi sama dah. Sebab kesukaan pada sahabat kita beralih kepada kita. Jadi kiaskanlah dengan sesuatu yang lain. Mana orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, orang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berhajat kepada orang yang sebegini untuk kita subah, untuk kita beradab, untuk mendapat sedikit kepahaman apakah yang dimaksudkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang dimaksudkan cinta kepada Rasulullah SAW. Kita bukan sekadar ingin mendengar kalam tentang cinta kepada Allah. Kita bukan sekadar ingin mendengar kalam tentang cinta kepada Rasulullah. Kita ingin melihat orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat orang yang mencintai Rasulullah SAW. Kita ingin bersuhbah dengan mereka. Kita ingin merasai bagaimana kebaikan mereka itu. Sebab itu maka jadilah suhbah itu jadi sunnah semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para sahabat bersuhbah dengan Nabi sallallahu. Bersuhbah dengan mereka bukan sekadar mendapat makna-makna kebaikan. Mereka bukan sekadar diperintahkan bersabar, tapi mereka melihat sabar yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan sekadar mendengar perintah agar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka melihat bagaimana orangnya yang dikatakan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Rasulullah SAW. Maka mereka mendapat faedah daripada suhbahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat. Zaman sahabat adanya golongan tabi'in kena bertemu dengan para sahabat. Kerana para sahabat itu mendapat akhlak bukan sekadar daripada kata-kata Nabi SAW. Mereka mendapat akhlak daripada suhbahnya dengan Nabi SAW. Akhirnya para tabi'in itu mendapat sebahagian kebaikan para sahabat. Begitulah sampailah zaman sekarang. Sebab itu disebut bahawa zaman itu semakin lama semakin berkurangan cahaya nubuah itu. Nur nubuah itu semakin lama semakin malam. Ya. Nur nubuah itu semakin lama semakin malam. Sebab itu Nabi SAW bersabda, khairul qurun qarni. Nabi kata sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Summa yalihi, thumma yalihi, thumma yalihi. Nabi mengatakan bahawa kurun yang paling baik adalah kurun aku. Maka selepas itu. Jadi apa maksud Nabi sebaik kurun-kurun dia? Sebaik kurun-kurun Nabi sebab para sahabat mendapat secara langsung kebaikan daripada Nabi SAW. Mereka melihat sendiri apa yang dikatakan akhlak yang baik itu daripada Nabi SAW. Mereka beradab, mereka memuliakan, mereka mengagungkan, mereka menyayangi Nabi SAW, maka mereka mendapat sebahagian akhlaknya Nabi SAW. Jadi kalau kita ingin mendapat satu kebaikan kepada seseorang, maka kita perlu beradab, kita berakhlak,
kepada seseorang yang baik tersebut. Maka sampailah zaman ini kita mendapat kebaikan daripada generasi yang sebelum kita. Tapi kita kata nurun nubuwah tu dah semakin malap. Inilah semakin malap. Tidak sama seperti zaman yang dahulu. Maka kata di sini, lidah kelakuan itu lebih kuat daripada lidah perkataan. Maka adalah kedudukan dengan orang itu seperti kedudukan dengan orang ini sudah ni. Dan demikian lagi orang sufi yang jahil. Kenapa diberikan peringatan daripada bersuhbah dengan sufi yang jahil? Orang sufi yang jahil bersuhbah sertanya sangat banyak mudaratnya, yaitu seperti menghilangkan bagi pendengarannya dan penglihatannya, kerana ia menyeru, yakni mendakwa akan haqa'iq, padahal ia daripadanya jauh sekali. Bermaksud orang sufi yang jahil selalu dia suka mendakwa pelbagai benda, suka mendakwa, suka memberikan pendakwaan yang tak betul. Di antara sifat mazmumah ataupun di antara penipuan orang yang kuat beramal, itu datangnya suara-suara pendakwaan, suara-suara pendakwaan dan sebagainya. Maka datanglah pendakwaan yang bermacam, datanglah pendakwaan yang bermacam-macam yang tidak mengikut ilmu yang sebenar. Maka mereka mendakwa pelbagai perkara, dan akhirnya mereka mendakwa akan hakikat-hakikat. Mereka mendakwa telah memahami pelbagai haqa'iq, pelbagai ilmu hakikat, padahal ia daripada jauh, dan menyatakan mulhid dan zindik, wal iyaz billahi min dzalik. Maka kemuncak dia orang yang kuat beramal, kuat ibadat, tapi lemah ilmu dia, selain daripada tersalah tentang satu hukum, kemuncak dia boleh jadi mulhid dan zindik. Jadi zindik ini keluar agama, zindik ini gugur iman dia, zindik. Sebab itu Imam Malik dia menyebut dalam sekata-kata yang masyhur, Imam Malik mengatakan man tasawwafa man tafaqqaha bila tasawwafa faqad tafassaqa, wa man tasawwafa bila tafaqqaha faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kata Imam Malik dengan kata-kata yang masyhur, wa man tafaqqaha bila tasawwafa, barang siapa belajar fiqh, amal fiqh atau beramal dengan fiqh, bila tasawwafa, tapi tak beramal tasawuf, bermaksud beribadat pada zahir dia tetapi tidak menyuci batin dia. Sebab yang dikatakan tasawuf ini adalah orang yang menyuci batin. Wa man tafaqqaha bila tasawwafa, barang siapa belajar fiqh semata-mata, fiqh ni apa maksud fiqh? Maksud fiqh belajar bagaimana nak salat, belajar bagaimana nak puasa, belajar bagaimana nak haji dan umrah. Tafaqqaha bermaksud faqih. Bila tasawwafa, tapi tak belajar tasawuf. Belajar salat tapi tak belajar makna khusyuk. Belajar ibadat tapi tak belajar makna yang batin kepada amal ibadat. Maka kata Imam Malik, faqad tafassaqa, boleh jadi fasik. Boleh jadi fasik. Salat tapi fasik. Jadi kita salat tapi tak khusyuk, jadi fasik kita.
Wa man tasawwafa, barang siapa bertasawuf, masya-Allah, kuat zikirnya, kuat amalnya, kuat berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kuat membersihkan batin dia. Wa man tasawwafa bila tafaqqaha, tapi tak tafakuh, tak belajar tafakuh, tak belajar syariat, hanya beramal saja, maka kita faqad tazandaqa, boleh jadi zindik. Jadi zindik bermaksud akidah dia rosak, dia mendakwa macam-macam. Itu yang pendakwaan yang macam-macam, pendakwaan ittihad, hulul dan sebagainya, wahdatul wujud dan sebagainya. Wa man jama'a bainakuma faqad tahaqqaqa. Kata Imam Malik, barang siapa himpun dua-dua itu, bermaksud belajar tasawuf, belajar fiqh, belajar syariat. Belajar syariat, tasawuf pun kena belajar sama. Jadi bermaksud belajar syariat yang zahir, ibadat salat, ibadat puasa, ibadat haji dan sebagainya. Kita juga belajar batin ibadat. Jangan kita biarkan batin ibadat itu kita tak belajar sama. Wa man jama'a bainakuma, barang saya himpun dua-dua. Zahir sembahyang pun kita belajar, apakah syarat sah sembahyang, dan batin sembahyang juga kita belajar. Barang siapa himpun dua-dua, faqad tahaqqaqa, barulah tahqiq kepahaman dia, kata Imam Malik. Jadi maksud di sini sehingga orang sufi yang jahil itu, masya-Allah, kuat beramal dia. Maka datang pendakwa yang macam-macam, dia dah mimpi macam-macam dah nampak macam-macam dah nampak syurga, nampak neraka dan sebagainya. Akhirnya datang pendakwa yang macam-macam, ditakuti jadi zindik. Maka boleh menjadi mulhid. Mulhid ni keluar rosak akidahnya, dan zindik, dan menyangka bahawa yang demikian itu daripada Tuhan. Tiada ia ketahui bahawasanya ia daripada syaitan. Dia tak dapat membezakan di antara bisikan syaitan dan sebagainya. Dan seumpamanya orang yang wa'iz, yang mudahin, penceramah yang indah kata-katanya. Ini Sidi Ubaidian yang sebut, bukan saya sebut. Wa'iz mudahin, wa'iz penceramah. Wa'iz ni memberi peringatan, wa'iz penceramah lah. Mudahin ni dia menghias-hiasi kata-katanya, dia memperindahkan kata-katanya, iaitu maksud dengan pengajarannya itu menghimpunkan dunia, supaya dunia menghadap kepada dia, supaya dia mendapat dunia, supaya dia mendapat harta. Maka akan penceramah ni lagi sadap, lagi mahal. Bukan kita nak ngabal. Kita dah belajar kitab ni kan. Lagi sadap, lagi mahal, lagi terkenal, lagi mahal kan. Kan sifat dia. Maka dah disebut di sini mudahin, bermaksud tujuan pengajarannya untuk menghimpunkan dunia dan hendak mencapai akan barang yang dimaksudkan hawa nafsunya. InsyaAllah bermaksud tidak ada nilai keikhlasan pada penyampaian itu, kata Sidi Abi Badian, kepada sesiapa saja. Dan keinginannya, nafsunya, kerana nafsunya dan keinginannya, dan berkata ia barang yang tiada diperbuatnya, dan diajarkan orang lain, dan menegahkan daripada ghaflah, dan terlebih lalai. Bermaksud mengajak orang taat pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dialah yang lebih lalai daripada orang. Bermaksud wa'iz mudahin, bermaksud penceramah yang semata-mata tujuannya bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang mendampingi orang ini. Larang mendampingi, bukan larang mendengar, larang berbaik. Kata siapa?
kata Sidi Abi Madian untuk kedua mereka. Maka tiga orang ini disebut oleh Sidi Abi Madian: al-alim, al-ghafil, as-sufi, al-jahil, wal-wa'iz, mudahin. Orang yang alim yang lalai, orang sufi yang jahil, dan penceramah yang semata-mata memperindahkan kata-kata semata-mata kerana habuan duniawi. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.